Bilal-bilal sia, ulama-ulama, ustaz-ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan tubuh badan kepada kita, diberikan kelapangan kepada kita untuk salat berjemaah pada malam ini, dan juga Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk mendengar sedikit ilmu yang insya-Allah akan memberikan manfaat kepada diri kita. Dan seandainya kita bawa balik ke rumah, kita cerita-ceritakan kepada suami atau isteri-isteri atau anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu akan berpanjangan dan menjadi pahala untuk kita secara berkekalan, insya-Allah. Kita sambung balik beratnya maut dan kengeriangannya, iaitu pada muka surat 25. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat maut yang berdekatan dengan seorang Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata-kata kepada malaikat maut tersebut, wahai malaikat, kasihanilah kepada sahabatku kerana dia seorang mukmin. Nabi nampak malaikat maut yang hampir dengan sahabatnya. Maka Nabi minta kepada malaikat, kasihanilah dia. Sama dengan kita seandainya ada suatu perkara yang berlaku kepada kita di rumah atau di mana. Kita tengok orang aksiden, kita tengok rumah orang terbakar, kasihan. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah memberikan kepada mereka itu yang terbaik. Begitu juga dengan Nabi. Dia minta, kasihanilah orang mukmin ini, dia sahabat aku. Merayu Nabi. Sebab Nabi ni nampak malaikat maut. Tapi apa jawab malaikat maut? Malaikat maut jawab, dia kata, terimalah khabar yang baik wahai Muhammad, bahwasanya orang-orang mukmin yang bakal mati kita dah, insya-Allah, wahai bakal jenazah. Kita ni bakal jenazah kan. Ada nanti balik marah Ustaz Umar dah, kami bukan jenazah, panggil bakal. Ya, kita bakal jenazah. Bila masa nak dipanggil oleh malaikat maut, belum tentu. Kita tengok sekarang hebohnya, satu Malaysia kematian Abang Boci, seorang pelakon. Kalau kita kata tak ada apa-apa pun, pelakon ada apa kan, kita menegatifkan sesuatu. Tapi tengok bagaimana saat selepas kematian beliau, berapa ramai orang solat jenazah, berapa ramai yang pergi ke kubur mengikuti jenazah sehingga ke liang lahat. Kita tak jumpa dia Bandar Universiti sebegitu ramai, tak jumpa. Setakat ni tak jumpa lagi. Kadang-kadang kita sekadar datang sampai ke masjid, ada jenazah di hadapan, kesian kat dia. Mati dah sahabat aku, umur baru 30. Kesian. Kita solat tak? Ada yang tak solat, tak sampaikan hajat. Kawan kita memerlukan doa daripada kita, tapi kita sekat belakang. Ada juga anak-anak yang duduk kat belakang, tak datang ke hadapan. Ni, kita tengok. Nabi pun minta pada malaikat. Dia kata, terima khabar baik wahai Muhammad. Setiap mukmin sangat belas kasihan. Maknanya dia kata, ya Muhammad, saya akan cabut roh orang mukmin ini selembut-lembutnya. Lembut malaikat cabut. Tapi sakit bukan kepalang, sama kan.
Itu menunjukkan mati itu sakit. Dan dia kata, wahai ruh anak Adam, kalau ada orang yang menjerit di kalangan ahli keluarga kamu, maknanya kita bila ada saat ibu bapa kita, anak kita, suami kita, isteri kita yang nak mati, dia tak bagi menjerit. Jangan meraung-raung seperti mana orang Arab jahiliah sehingga mengoyak-ngoyakkan, mencakar-cakar diri. Tak bagi. Sebab itu dia kata, demi Allah kami tidak akan salah mencabut nyawa seorang mukmin. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 34, dia kata apa? Wali kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat ada batas waktunya. Kita ada waktu kita, nak lahir pun ada waktu dia. Paling pun 9 bulan 10 hari, ada awal 8 bulan, 7 bulan, ada 10 bulan, ada setahun. Itu batas. Ghalibnya 9 bulan 10 hari. Maknanya Allah dah tetapkan waktu dia. Begitu juga dengan kematian. Apabila datang waktu ajalnya, mereka tidak dapat mengundur ke belakang atau ke hadapan, walaupun sesaat. Jadi apa perlu kita buat? Kita tak tahu ajal kita bila. Buatlah kebaikan, kebajikan, terutama sekali kepada kedua ibu bapa. Jangan tinggal mereka. Pertama sekali ni anak-anak lelaki, kitalah yang lelaki, kita masih lagi bertanggungjawab kepada kedua ibu bapa kita. Dengan isteri setiap hari telefon, tanya yang makan tak lagi. Satu sekolah ini, satu sekolah yang telefon, tanya makan tak makan. Macam kantin tak ada. Kat sekolah banyak kantin, kat tempat kerja banyak kantin, tapi telefon dah makan ke belum tanya. Sayang kat isteri, sayang kat suami, tapi mak telefon tak ada mak. Tanya tak khabar dia. Siapa yang ada mak? Siapa yang tidak ada, berdoa-doa. Ni siapa jaga mak, insya-Allah rezeki Allah bagi. Buatlah yang terbaik kepada kedua ibu bapa. Seandainya kamu rela dengan kematian yang Allah bagikan kepada ahli keluargamu, nescaya Allah akan memberi pahala kepadamu. Sebab itu bila kita lihat saat-saat kematian ibu dan bapa kita, kita reda lah. Sebab semua manusia akan ke sana. Cuma apa perlu kita buat? Banyak-banyaklah baca Al-Quran, Yasin, berdoa. Mudah-mudahan Allah mengambil nyawa kedua ibu bapa kita ketika sakarat itu dengan lebih baik. Dan jika kamu mengeluh tentang kematian tersebut, kita akan berdosa. Allahu Akbar. Sebelum ni kita tak tahu. Rupanya bila apalah ya Allah, kenapa engkau ambil suami aku ya Allah? Aku perlukan suami aku, anak aku masih kecil. Aku perlukan tempat bergantung. Kita mengeluh pada Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil isteri aku? Tapi dalam hati niat nak kahwin banyak. Sebab itu bila Allah ambil satu, tak payah mengeluh. Jangan mengeluh. Nanti orang tanya pula, Ustaz boleh lah.
Kan, ini kematian keluarga saya. Ya, semua orang akan mati. Tapi kita cuba-cuba. Jangan mengeluh atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut kita berdosa. Berapa lama kita nak mengeluh? Berapa lama kita nak menangis tentang kematian isteri ataupun suami kita? Tambah orang lelaki, saya pun lelaki kan. Takut dia jarang dia nangis kan. Rupa jarang mata dia melihat perempuan-perempuan lain. Mana yang cantik aku nak buat bini. Ke situ dia perginya. Berapa lama kita nak tengok kubur isteri kita, nak pergi, nak berziarah? Sebulan? 2 bulan? Setahun? Nah, kalau orang yang ada pengalaman, cuba tanya. Macam saya tak ada pengalaman lagi, pasal bini baru 1 kan. Yang ada pengalaman cuba tanya. Awal-awal pergi kubur, sehari pergi, 2 hari pergi, 3 hari pergi, sebulan pergi, lama sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali. Lepas tu hilang. Lepas tu dengar cakap ustaz kata apa, tak apa, doa kat rumah pun jadi sampai. Sebelum ni tak boleh bawa Quran pergi kat kubur. Tu sayang. Tapi lama mana kita sayang dan lama mana kita ingat. Sama dengan ibu bapa. Bila ibu bapa kita mati, kita menangis. Sampai menangis, mayat mak pun tak dimandikan. Mayat bapa pun tidak dimandikan, bagi kat orang lain. Bagilah kat Tok Imam. Tok Imam lebih afdal. Sedap je kat Tok Imam lebih afdal. Kita tengok, bukan tak payah tengok jauh, kita tengok tempat kita pun cukup. Ada tak anak memandikan jenazah bapanya? Ada tak saudara-saudara dia datang memandikan jenazah saudara dia? Abang, adik, ada tak? Itu yang terakhir. Tapi menangis tu banyak sangat. Nak mandi pun takut. Nak kalau malam ya. Bila bapak mati, letak bapak dalam satu bilik. Sebab kita rumah tak besar, kecil kan. Sekarang dia tak letak dalam bilik, dia letak di ruang tamu. Ada tak anak tidur tepi mayat bapak ada ruang tamu? Tak ada, semua tidur dalam rumah, dalam bilik. Kunci lagi pintu. Tinggal mak je kat ruang tamu. Pernah tengok tak? Tak pernah? Zaman-zaman kecil-kecil dulu pernah lah. Bila orang mati, dia panggil lah budak-budak pondok ni pergi baca Quran. Kita budak-budak ni saya cari kat mana? Saya yang utamanya bila orang panggil masuk baca Yasin, Quran, orang mati kat rumah malam, saya cari tingkap. Tingkap ni kena buka. Kau tanya kenapa? Kalau mayat bangun, saya terjun dulu. Pada dulu orang kata macam tu kan, jaga takut mayat bangun. Kita budak, mana cerdik kan. Mana wakil-wakil, mana keluarganya, mana anaknya, mana isterinya. Waktu di mana suaminya mati, ada mayat dalam rumah, waktu tengah malam, mana mereka? Nyembang kat luar. Orang lain tolong masuk baca Yasin, baca Quran. Mana waladun salihah atau anak yang soleh? Mana suami atau isteri yang soleh dan salihah? Masa tak mati sayang, iya. Mati habis. Ni kita nak tengok tak mana. Sekarang ni kita lah sebagai ibu dan bapa, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya waktu kita mati dia berada berhampiran dengan kita, dekat kita, baca Quran. Dia tahu ustaz, tepi tangga, tepi pintu pagar pun boleh baca. Macam nak lari je. Sebab kita pernah tengok anak duduk di tepi pagar, emak berada di ruang tamu dengan suami, mak menangis baca Quran, anak nyembang. Udah nyembang pakai seluar kontot. Tahu seluar kontot? Seluar yang nampak paha panjang tu.
Udah Quran pula panggil orang Arab datang baca. Faham tak orang Arab baca Quran? Kesek lah. Anak bercakap kat luar. Patut waktu itu, itulah peranan anak sebelum bapaknya masuk ke alam kubur. Maka berlapanglah dada bila berlaku sesuatu kematian. Sahabat-sahabat jiran yang berada berdekatan tu patut buat kenduri kan? Kenapa? Patut buat kenduri kenapa? Dialah membantu orang yang dalam keadaan kesusahan. Ini orang susah lagi buat kenduri, sembelih lembu lagi. Sebab kita risau bila berlaku kematian orang yang keluarganya dalam kesedihan. Malam tu dia buat kenduri kerana kematian suami atau isteri-isterinya atau anak-anaknya. Anak tak apa lagi, ni si suami mati. Buat kenduri. Ustaz ke, pak lebay ke, mak lebay ke, pergi makan kenduri. Sedap tak kenduri kematian? Pernah tak kita tanya tuan rumah, duit yang kamu buat kenduri hari ini kamu ambil dari mana? Pernah tak? Tak pernah kan? Ustaz jangan tanya, dia sedih ustaz. Tanya nanti lagi sedih. Udahlah suami aku mati, duit suami aku pun habis buat kenduri. Pernah tanya? Kena tanya. Patut tu imam atau siapa yang nak bertahlil untuk si mati pergi rumah, tanya dulu. Ambil duit mana tu buat kenduri tadi? Tanya tuan rumah. Kalau dia kata tak apa, ambil duit abang, abang dah mati. Kena ingat, kita yang datang makan siapa punya duit? Harta pusaka. Kita belajar, orang cakap, datang kuliah, orang cerita, tapi Allah tak tanya. Sedap lah. Amin, amin, sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan disilakan menjamu selera. Sedap, memang berselera makan. Tapi kita tak tahu duit yang dibuat itu, kenduri itu, adakah duit kita sendiri atau duit suami kita. Kalau dia duit si suami yang meninggal dunia, dia adalah harta pusaka, dia adalah harta anak yatim. Bolehkah kita makan harta pusaka orang atau harta anak yatim? Kalau belajar hadis tak boleh kan? Harta anak yatim. Kita kena tanya. Tak pernah kita tanya. Cantiknya malam ni saya memperingatkan diri saya dan saya memperingatkan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seandainya suami kita mati, buat keluarlah duit kita, lagi mudah. Isteri kita mati, tak apalah kita keluar duit kita. Ini tak apalah, abang ambil duit yang buat sedekah ke orang. Mana boleh. Sedap cakap sedekah. Lepas tu pula, tak apa ustaz, saya panggil dah ni keluarga saya ni, mereka semua reda untuk dibuat kenduri malam ni. Tapi ada adik yang belum balik, yang tak tahu apa. Dia angguk je, tapi dia tahu. Dia tak tahu. Maka kalau ada anak kecil yang tak faham, tak perlulah keluar duit sendiri. Satu ketika ada sejumpa seorang perempuan yang mana suaminya meninggal. Dia cerita suami dia masuk hospital, dia bayar duit dia. Bila suami dia mati, dia gunakan duit dia. Sayang suami. Menangis cerita kat saya, ustaz, saya sayang suami saya ustaz. Menangis cerita itu, ini tentang suami baik itu ini. Tetapi dia ada satu lagi di belakang. Dia kata, ustaz, boleh tak saya ambil balik harta suami saya sebagai ganti bayaran hospital dan buat kenduri arwah? Allah, atas saya tepuk lagi. Allah. Tadi cerita bantu suami kan,
sayang suami. Tapi di belakang boleh tak? Terpulang lah, tak nak kata apa. Hak dia kan, dia nak kan. Tapi kalau kita fikir baik-baik, apa masalah? Dia buat kenduri buat apa tadi? Buat kenduri buat apa? Kata ustaz, saya nak menunjukkan saya anak yang soleh, saya isteri yang salehah, maka saya nak buat kenduri. Tak perlu buat kenduri. Baca Quran, baca Yasin, niatkan pahala sedekah pada suami. Sampai tak? Sampai dah kan? Buat kenduri, jamu orang, sampai. Walaupun tak baca tahlil. Asal kenduri tahlil, asal tahlil kenduri kan, tak boleh tinggal. Cuba sekali ada kematian mai kat masjid, Pak Imam boleh tak malam ni buat tahlil? Pak Imam kata beres, boleh buat. Habis-habis salam, okey tuan-tuan dan perempuan, waktu insya nanti ada jamuan kat belakang. Pipi tengok kat kantin tu tak ada. Kedekut punya orang tadi. Dia suruh buat tahlil, dia kata bukan dia nak jamu orang. Dia cerita Tok Imam buat tahlil, buatlah tahlil, apa masalah. Dia tak cerita Tok Imam lepas ni pergi makan kat belakang tu, dia tak cerita. So Tok Imam buat je lah, apa masalah. Kita saling membantu orang yang dalam kesulitan. Itu nama dia masyarakat. Bantu-membantu masa mana? Masa dia susah, ada kematian. InsyaAllah di masjid ni tak ada kan yang bagi duit-duit itu kan, selepas kematian. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pun satu hal juga. Duit tu tanya nak ambil mana? Duit anak ke? Duit isteri ke? Tak ustaz, duit tu si mati. Kalau dahulu orang bagi apa? Pinggan, mangkuk, dalam tu ada pulut kan, dibungkus dengan sapu tangan kan, zaman dulu kan. Sama juga, itu sudah jadi harta pusaka, bukan harta si mati. Boleh bawa sampai mati nak bagi kat kita, itu harta pusaka dah, untuk anak isteri dia. Kita kena beringat, berhati-hati selepas ini. Ja'far bin Barqad dari Maimun bin Mahran berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Pergunakanlah 5 perkara sebelum tibanya 5. Mudamu sebelum tua. Ini selalu dah ada, awal-awal pun kita dah baca. Dia ulang balik peringatan. Dia kena ulang 2-3 kali baru kita boleh ingat. Sekali dua tu dia lupa lagi. Nak pula malam tu dia alim sikit, suka nak berzikir, bawa tasbih tak tangan berzikir. Tu lagi. Jadi hari ni kita peringat sekali lagi. Muda sebelum tua. Masa muda lah, apa perkara pun kita nak buat, kita buatlah. Tapi buatlah yang baik-baik, yang mendatangkan manfaat kepada diri kita dan keluarga kita. Carilah ilmu agama waktu muda, sebab dia menjadi panduan di waktu tua, di hari tua. Kalau orang yang ada ilmu, apa-apa pun dia dah faham, maka dia boleh laksanakan dengan baik. Contohnya orang sakit. Bagaimana orang yang tangannya patah nak ambil air sembahyang? Kalau tak belajar, tak tahu. Dulu kita tak pernah dengar Sahibul Jabirah. Pernah dengar dulu? Tak pernah dengar Sahibul Jabirah. Kan sampai sekarang tak pernah dengar Sahibul Jabirah.
Dulu kalau orang kata bagaimana nak ambil air semayang bagi orang yang patah tangan, kita tak tahu nak ambil air semayang macam mana orang patah tangan. Tayamum mana? Itu yang paling mudah kan. Tapi dia kata setengah batu, dia kata apa? Yang mana sakit, dia kata yang pertama tangan kita basahkan tangan, sapu tempat sakit, kemudian tayamum. Itu bagi orang belajar. Kalau orang tak belajar adalah ustaz. Pas sakit tak payah ustaz no. Salah pula. Sakit duduk hospital tak solat. Berapa ramai manusia yang ada kat hospital tu tak solat. Tapi waktu sakit Allah, 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 ingat Allah. Semayang tak juga. Sebab waktu sakit itulah orang selalu ingat Allah. Kenapa? Waktu sakit itulah dia ingat waktu hampir nak mati. Itu dia ingat Allah. Jadi tak solat juga Allah. Bagaimana kita nak bagi dia solat? Datangnya dari kita juga. Kadang-kadang kita pun sama. Kadang-kadang sama juga kita. Masuk hospital mula, ustaz tak boleh nak ambil semayang ustaz. Nak bergerak tak boleh ustaz. Nak pergi tandai tak boleh ambil semayang. Saya tak semayang. Semayanglah menghormati waktu. Sihat nanti boleh turun, boleh bergerak, qada lah balik. Ni bila dah tak boleh bergerak, hanya mulut je boleh bergerak, tak mau solat juga. Itu lagi masalah. Waktu muda buat sebelum waktu tua. Muda ni kita sihat, lutut pun tak sakit. Ini dah ada macam-macam lah. Orang 3 serangkai, kita 5 rangkai-rangkai. Berangkai-rangkai dah ada. Tapi Alhamdulillah yang dah ada 5-6 rangkai tu masih nampak masjid, nampak surau, nampak tempat ibadah. Bagus juga. Dan senangmu sebelum sibuk. Masa kerja sibuk tuan-tuan dan perempuan, sampai solat pun tak sempat. Nak keluar semayang takut jam pukul 1 hingga pukul 2 waktu rehat. Nak pergi solat masuk Zuhur 1:32 minit. Sembahyang totek habis pukul 2:05 minit. Balik ke pejabat berjalan kaki lebih kurang 10 minit. Hilang 15 minit. Lepas tu nak makan lagi tak boleh makan ustaz, kena duduk dalam pejabat. Makan waktu duduk dalam pejabat, beli awal-awal. Takut kerana kerja, memang betul lah takut sebab waktu kerja pukul 2 masuklah kerja. Ni nak semayang tak boleh ustaz. Apa masalah semayang? Dia takut sibuk. Satu lagi mesyuarat, ada ke wakil-wakil dalam ni, ketua-ketua ke pegawai-pegawai ke dalam ni, yang bos-bos ke dalam ni? Kalau ada minta maaf lah. Kalau masuk waktu tu cuba bos jadi imam. Jangan melambat-lambatkan waktu. Nanti kita berucap, anak buah kita mati tanpa sempat solat asar. Kena ingat di pada mahsyar esok, yang jatuh mati waktu mesyuarat tak solat, kita sebagai ketua, dia akan panggil, dia akan datang, dia akan tuntut. Yang tu kita kena berhati-hati, jaga. Tapi nak kata sibuk sampai mati. Waktu muda sibuk cara muda, ustaz tak boleh pergi sebab anak saya masih kecil. Bila tua pula dah pencen, alah ustaz tak boleh pergi jugalah surau ustaz. Kenapa? Cucu ada kat rumah pula dah.
Atau masa mana boleh pergi? Senang je ustaz. Masa awak tak boleh jalan, dah bungkus dengan kain putih, tu sampai. Adakah nak tunggu sampai kita jadi mayat baru nak sampai ke masjid-masjid, ke surau-surau, atau ke tazkirah-tazkirah? Ada tazkirah, dengar kalau ada peluang. Ni kadang-kadang kita sibuk. Tu imam baru bagi salam assalamualaikum, sebelah kanan kita bagi salam sebelah kiri. Tu imam bagi sebelah kiri assalamualaikum, kita bagi assalamualaikum sebelah kanan, terus keluar. Sibuk dah tu kan. Apa sebab keluar? Cirit-birit tak apalah. Ni tak ada apa-apa pun, keluar je, pergi duduk belakang tu merokok. Tapi masjid ni bagus juga, alhamdulillah. Dilarang merokok ke? Denda. Berapa denda ustaz? 5,000. Awak tak boleh merokok kat masjid ustaz, tapi pergi merokok kat surau kan. Kenapa kita keluar? Alah ustaz, tak boleh ustaz. Lepas semayang awak kena rokok juga. Pergi kat kedai. Allahu Akbar. Sempat-sempatkanlah berdoa. Habiskanlah tu imam baca doa nak keluar pun. Kan di situ ada imam baca Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Tu imam baca, ya Allah, matikanlah kami dalam kebaikan, dalam kebajikan. Tu hak lari tu tak maulah tu. Marah pula Ustaz Umar. Balik geram baling gesuk. Saya tegur bukan marah. Bila kita tanya, wahai Umar ni lah nah, kau nak syurga tak? Nak. Bertanya dalam ni, siapa nak neraka? Taubatlah tak mau. Kenapa tak nak berdoa? Doa minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, matikanlah aku dalam kebajikan. Baik itu bila imam berdoa, kita aminlah cantik-cantik. Cuma imam sini baguslah, jangan doa panjang-panjang, daripada tangan duduk ke atas sampai duduk atas paha. Tak khusyuk dah. Doa pun Tuhan nak terima, tak terima dah. Nak terima apa lagi lah. Hak dalam hati yang makmum ni, ya Allah, macam-macam bunyi. Tu kita nak. Masa kita, dan kayamu sebelum miskin. Kita kaya lah ni. Ada kaki, ada tangan, ada dua kaki, ada dua tangan, boleh berlari. Kaya lah tu. Ustaz, saya tak ada duit. Miskinkah saya? Tak. Allah bagi kaya, ada tangan, ada kaki. Yang lagi baik, Ustaz, saya ada 3 kaki. Ada 3 kaki lagi lah kaya. Orang lain ada 2, hang ada 3. Bawa tongkat. Bila kita sebut anak-anak syurga yang tidak ada dosa boleh datang ke masjid-masjid, boleh datang ke surau-surau. Tapi kita yang Allah bagi akal fikiran yang waras, kenapa tak boleh sampai ke rumah Allah untuk beribadah beramai-ramai, untuk mencari manfaat, untuk mendengar kuliah-kuliah agama? Orang yang Allah dah bagi dia tu memang anak syurga. Ambil sembahyang pun tak betul, tapi datang tunggu orang depan rumah nak naik motor. Dia tunggu waktu maghrib, waktu zuhur, waktu asar. Dia pergi cangkung depan rumah orang tu. Tak boleh cerita siapa-siapa tu. Cuba cari tu. Dia kata, aku tengok dia ni, aku belum mandi lagi, dia dah duduk depan pintu rumah aku. Takkan aku tak mau pergi masjid ke surau? Tak malukah aku? Anak syurga nak pergi ke surau. Tapi aku yang berakal, yang belum tentu aku ini banyaknya pahala, takkan tak boleh pergi lain kali.
Keluar rumah, ambil motor, naik dengan dia pergi surau. Kalau dia lah Allah bagi akal fikiran, mungkin dia boleh mengajak kita dari surau kan. Udah akal fikiran pun tak ada, tak jelas. Udahlah memang macam tu dah dia. Dia boleh waktu. Cuma bila tanya kenapa subuh tak boleh sampai, tak ada orang nak gerak. Subuh dia tak sampai. 4 waktu memang dah sampai. Hebat tak? Hebat lah. Anak syurga. Dan hidupmu sebelum mati, Allah bagi kita hidup, Allah masih bagi udara. Malam nanti kita dimatikan sekejap. Tengok pagi esok tak sekejap dah, terus menerus dia mati. Kan? Kalau bangun esok tu, alhamdulillah, masih ada isteri di sebelah aku lagi. Alhamdulillah, baguslah tu. Gerak isteri tak bangun pula. Saya minta pada Allah, mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah, bukan dalam su'ul khatimah, seburuk-buruk kematian. Kita minta pada Allah, berdoa 5 waktu sehari semalam. Jangan lupa, tu yang penting. InsyaAllah kita akan sambungkan kuliah kita seandainya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa-masa yang akan datang. Seandainya ada kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keburukan, kelemahan itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.